Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita teruskan bicara kita dalam hikayatun fiqhiyatun. Hikayat fiqh. Artinya hikayat itu ambil daripada hadis, cerita dia. Fiqh itu apa yang diistimbatkan, yang dipahami daripada kisah yang kita dengar. Kisah yang ke-36 dalam siri pengajian kita ini, iaitu kisah syaitan bernama Khinzab. Syaitan nama dia Khinzab, yang mengganggu orang ketika solat. Nah, itu dia panggil syaitan nama Khinzab. Ada seekor lagi kawan dia nama Walhan. Itu yang dia panggil syaitan air tu. Nah, ini syaitan solat. Kita pergi kepada hadis An Abil Ala anna Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abul Ala ibn Syekhir menceritakan bahawa seorang sahabat nama dia Uthman bin Abil As pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan para sahabat. Dia ada masalah, dia pergi mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat taujihatun nabawiyah, bimbingan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Dengar ni para jemaah sekalian, ini pengaduan Ibnu Abil As ni sama dengan yang kita nak mengadu ni. Dia kata sesungguhnya syaitan telah mengacau, mengganggu saya di antara solat saya dengan bacaan saya, kacau dia. Kadang-kadang kita terlupa bacaan, terlupa rakaat, terlupa macam-macam, ingat pelik-pelik. Yalbisuha alayya. Dia kata mengganggu saya ni, baca ke tak baca ke, berapa rakaat, yang penting ganggu kita dengan mainan syaitan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu Khinzab." Dalam kitab ni dia letak bagi Khinzab. Kata Nabi, itu syaitan dikenali dengan nama Khinzab. Ingat nama syaitan ni Khinzab. Jangan ada buah nama anak ni bunyi comel Zab kan. Tapi bapak syaitan. Fa iza ahsastahu, bila kamu rasa terganggu dalam solat, fata'awwaz billahi minhu, hendaklah kamu minta berlindung dengan Allah Taala daripadanya siapa? Nya syaitan. Watful ala yasarika salasan, dan kamu kena ludah 3 kali belah kiri. Tuh. Tafala tu maknanya ludah tanpa air liur. Ludah dengan bunyi, dengan anginnya. Cuma ulama kata, saya sebut lalu lah, takut lupa, dia kata ini dalam solat sunat. Dalam solat fardu jangan main tuh gitu, habis orang sebelah kita main apa ludah-ludah ni. Kan nama kena siku ke kawan sebelah pula, dia kata kacau dia ni. Mu ingat aku ni Khinzab ke? Setan ke? Ini masalah. Jadi Khinzab ataupun syaitan, watful ala yasarika thalathan, kamu ludah 3 kali. Qala fafa'altu zalika fa'azhabahu Allahu anni. Bila aku buat itu, Allah Ta'ala hilangkan daripada aku perasaan gangguan syaitan tadi.
Hadal hadis rawahu Muslim. Hadal hadis rawahu Muslim. Wal lafzu lahu Ahmad. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, setelah kita dengar kisah syaitan khinzab yang mengacau ataupun mengganggu orang solat. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga ulama lain. Yang penting bagi kita, kalau sudah Imam Muslim mana hadis sahih, babut ta'awuz minasyaitan, bab minta berlindung daripada syaitan. Dilalatuha, apakah yang kita dapat ambil istidlal daripada hadis ini? Apa yang kita nak ambil istidlal? Yang pertama, syughulul qalbi bi'amali kharijis salah. Gangguan kita, benda-benda yang mengganggu kita dalam solat ni banyak, kan? Kita mikir macam-macam, kita duduk ingat benda tu ataupun apa saja khayalan-khayalan, khawatir-khawatir qalbi, ya. Maka itu dia panggil gangguan daripada syaitan. Tu banyak perkara. Kerja luar solat, kita buat masuk dalam solat, terganggulah kita. Ini masalah. Kerja luar solat, masuk dalam solat, maka dia akan jadi terganggu. Maka untuk nak menyelesaikan kita daripada gangguan syaitan, kita kena ludah 3 kali belah kiri, ludah 3 kali belah kiri. Dan yang besarnya dalam solat ini, kita cuba meraih, mencari formula bagaimana nak khusyuk dalam solat. Al-khusyuk fi salah, iaitulah khusyuk dalam solat. Apa makna khusyuk? Khusyuk tu makna tenang, tak mikir koksi, tidak khayal. Itu makna khusyuk. Ini di antara ilmu yang bukan mudah untuk kita dapat, tetapi kita kena berusaha, berikhtiar. Walaupun kita tak khusyuk, solat tetap dilakukan. Jangan kata aku tak solat dah sehari 2 ni sebab tak khusyuk. La, itu khinzab telah berjaya menguasai kita. Jangan biarkan dia menguasai kita, kan? Jadi beberapa isu yang kita bincangkan dalam kisah ini ada 10 perkara. Yang pertama, rawil hadis. Rawi al-hadis, siapa dia rawi dia? Abul Ala ibn Syekhir. Alif lam shin kha ya ra, Asy-Syekhir. Abul Ala ibn Syekhir, nama dia Yazid bin Abdullah bin Asy-Syekhir Abul Ala al-Amiri al-Basri, ahadul a'immah, tabi'iyun siqatun. Orang hebat ni, tabi'in. Mana label dia tabi'in, dia bukan sahabat, tapi riwayat dia siqah. Riwayat dia siqah. Wahwa akhu Mutarrif ibn Syekhir. Dia ni adik-beradik dengan Mutarrif. Masyhur lah juga Mutarrif. Lebih muda daripada abang dia 10 tahun. Kata di Abul Ala, ana akbaru minal Hasan al-Basri bi 10 sinin. Mana aku lebih besar, lebih tua daripada Hasan Basri 10 tahun. Qala Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ala hadha, berdasarkan kenyataan dia lebih tua 10 tahun daripada Hasan Basri, maknanya dia ni dilahirkan di zaman khilafah As-Siddiq ataupun khilafah Umar. Sekitar tu, mungkin akhir Siddiq, awal Sayyidina Umar. Kita kata itu lebih kurang. Abul Ala ibn Syekhir ini thiqatun, seorang yang thiqah, maknanya riwayat dia sangat dipercayai. Fadilan, orang yang hebat. Kabir al-qadri, mutawadi'an, seorang yang sangat tawaduk. Allahu Akbar. Kata di Thabit al-Bunani rahimahullah, kana al-Hasan al-Basri fi majlisin wa huwa asgharu sinan min Abil Ala. Dia dalam satu majlis, Hasan Basri ada. Hasan Basri lebih muda daripada Abul Ala. Faqila li Abil Ala, takallam, cakap. Faqala awa hunaka ana. Ada orang tu, maknanya dia kata walaupun dia muda tapi orang tu hebat. Hasan Basri ni hebat. Kata di para ulama, dia kata qala sabi fa'ajabani iqraruhu ala nafsihi ay tawadhu'ihi. Aku sangat kagum dengan tawaduk dia. Kita ni kadang-kadang berebut mikrofon, berebut speaker,
pakat nak bercakap belaka dah. Ada syekh ke, ada ustaz ke pakat nak bercakap. Tapi kita kena ingat, kalau syekh suruh kita dengan penuh pengiktirafan dan memberi penghargaan, jangan pula kita lebih-lebih pula duk mai iza ja'al ma' batalat tayammum, bila ada air tak boleh tayamum. Kita jangan duk kiyah semua benda dengan tayamum. Tayamum memang tak boleh kalau ada air. Waktu tak ada air ya boleh tayamum kan, kecuali orang sakit. Tetapi ini masalah lain. Tawaduk satu isu. Tapi isu yang kedua, kita jangan tawaduk saja, kita kena juga menghormati Tuan Syekh memberi pengiktirafan kepada kita. Masya Allah. Baik. Wa kana Abul Ala, jadi Abul Ala ni di antara orang yang sangat tawaduk. Maka dia pun bercakap lah. Dia bercakap, kata di Zahabi ta'liqan 'ala al-hadis. Imam Zahabi memberi ulasan kepada peristiwa ini. Dia kata yang bagi lil alim. Dengan ni kita semua ni orang yang talibul ilmi. Kita ni walaupun tidak alim tapi tarah talibul ilmi, penuntut ilmu. Kita dah belajar walaupun tidak lama tapi belajar ilmu. Yang bagi lil alim an yatakallama bi niyatin wa husni qasdin. Ingat molek. Orang alim kalau dia nak bercakap, dia bercakap dengan niat yang baik. Dan matlamat kita bercakap juga baik. Bukan nak menunjuk orang, tapi nak menyampaikan ilmu kepada orang. Itu yang baik. Tapi bila kita rasa kita kagum dengan diri kita, falyasmut, baik dia diam. Contohnya malam ni kita ada sedikit naik. Majlis ni orang ramai ni. Kita ada sebelah kita ni syekh-syekh. Jadi kalau kita ada perasaan tak molek sikit, kita kata astaghfirullahalazim, malam ni aku tak bercakap, kita bagi kepada tuan-tuan syekh, ustaz-ustaz lain yang ada, itu lebih selamat, insya-Allah. Lebih selamat. Dan wala yaftur, jangan dia jemu untuk mengoreksi diri, muhasabah diri fi talabil ikhlas, untuk mengikhlaskan amalan kita. Kadang-kadang jiwa kita ni tuhibbuz zuhur was sana, suka orang puji, suka orang puja-puja. Sebab itulah zaman kita hari ni, di antara yang kita kena sentiasa muhasabah, ustaz-ustaz kita, penceramah-penceramah di alam maya ni, iaitulah tentang kita duk banding ustaz tu berapa orang pengikut dia, ustaz ni berapa orang ni sekali dia bercakap like, Masya Allah, belum dia bercakap tu 10 minit duk panggil masuk semua pakat share belakang kita. Jadi kita penceramah, pengerusi cakap biarlah, tapi kalau kita pun nak cakap pakat share belakang, jadi kita nak cari macam nak zuhur, eloklah kita tak payah. Kalau orang dengar ada seorang sahabat saya, dia guru takmir, dia kata kita ni enggak kalau buat live, buat juga live, munggu arahan pejabat suruh live. Tapi kita bila kita live, ada 2 orang, ada 5 orang, ada 10 orang. Kadang-kadang kawan masuk tolong-tolong nak ramaikan. Kita kata nak buat macam mana? Waktu Nabi kita sallallahu berjumpa dengan para anbiya, ada Nabi yang ma'hu rajulun wa rajulan. Ada yang Nabi seorang 2 yang pengikut dia, ada yang ramai. Jadi kita kata pendak kita macam tu juga. Kita jangan duk kira berapa orang yang ada, yang kita kira kita muhasabatun nafsi. Aku dah menyampaikan apa yang ada pada aku, ilmu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kita sampaikan. Orang terima alhamdulillah, orang tak terima kita kata kita dah menjalankan tanggungjawab. Jangan sedih, jangan kecewa, tak mahu dah aku. Jadi kalau kita duk live ni kerana nak bagi ilmu, insya-Allah Allah Taala akan berkat kita. Tapi kalau kita live semata-mata nak mencari orang ramai, baik berhenti pergi baca Quran seorang-seorang duduk dalam masjid. Masjid tak boleh pergi PKP, duduk kat rumah kita, ajak anak-anak baca Quran, insya-Allah lebih selamat untuk akhirat kita. Baiklah para jemaah sekalian, itu Abul Ala Al-Basri, seorang yang abid, seorang yang kata di Az-Zahabi kata sangat suka kepada muhasabatun nafsi dan tawadhu. Masya-Allah tabarakallah. Jadi wa kana Abul Ala rahimahullahu taala yaqra'u fil mushaf. Dia baca Quran mushaf. Mana tengok Quran. Fa kharra maghshiyan alai, tiba-tiba pengsan. Wa tuwfiya rahimahullahu taala, mati dia pada tahun 108, wa qila 111. Wallahu alam. Itu riwayat ringkas Abul Ala Ibn Syakhir rahimahullahu taala. Kemudian as-sahabi al-jalil, sahabat yang mengkisahkan kepada kita tentang repot dia ataupun pengaduan dia kepada Nabi, dia diganggu oleh syaitan. Nama dia Uthman bin Abil As dengan sad. Uthman bin Abil As Abu Abdullah As-Saqafi
Bani Thaqif At-Taifi, orang Taif. Jadi biasanya kalau Thaqif ni kabilah di Taif nama dia Thaqif, kabilah di Mekah nama dia Quraisy, kan. Al-Amirul Fadilul Mu'taman, Masya Allah, seorang amir yang sangat mempunyai kelebihan, yang sangat integriti, amanahnya sangat hebat. Ketika datang rombongan Thaqif berjumpa dengan Nabi SAW pada tahun yang ke-9, selepas pembukaan kota Mekah tahun 8, tahun 9 dia akan datang. Fa-aslamu, mereka masuk Islam. Wa ammarahu alaihim, Masya Allah, Uthman ni muda, kan? Tapi Nabi lantik dia menjadi ketua, jadi amir kepada rombongan Thaqif. Lima ra'a min aqlihi, tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok kecerdikan dia, kecerdasan dia, hirsu alal khair, dia ni sangat-sangat suka kepada kebajikan dan sangat kuat semangat beragama, maka walaupun dia paling muda dalam rombongan itu, Nabi lantik dia. Allahu Akbar. Kita kata bukan umur yang menjadi faktor, tetapi yang menjadi faktor kecerdikan, keikhlasan dan perkara-perkara yang berkaitan. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tetap meneruskan jawatan dia menjadi Amir Taif. Kemudian zaman Sayyidina Umar terus, summa azalahu, kemudian Sayyidina Umar tukar dengan orang lain. Kemudian Umar lantik dia pergi ke Oman dengan Bahrain, menjadi gubernur di sana. Wa qaddamahu 'ala al-jaysh, dan dia menjadi ketua turus tentera. Maka dia telah membuka Tawaj nama tempat, wa Massarha, dan juga dia telah menjadikan bandar besar di sana, wa sakan al-Basrah, dan dia tinggal di Basrah. Kata di Al-Hasan al-Basri, sebab apa ada kaitan dengan Basri? Semuanya Basri, walaupun dia ni Taifi, tapi dia sudah tinggal di Basrah. Jadi dia jumpa dengan Hasan Basri. Hasan Basri tabi'i, kan? Tabi'i mana dia jumpa dengan sahabat. Qala al-Hasan rahimahullah, ma ra'aitu ahadan afdala minhu. Allahu Akbar. Hasan kata, aku tak jumpa orang yang aku jumpa di kalangan sahabat lebih afdal daripada dia. Kita kata Masya Allah. Wa huwa alladhi mana'a Thaqifan 'anir riddah. Dialah yang telah mengkontrol puak-puak Thaqif daripada terjebak dengan gerakan murtad selepas Nabi wafat. Khatabahum, apa di antara ucapan keramat dia, kalau kita bahasa kita ni, ucapan keramat dia kepada Thaqif, Thaqif, kuntum akhiran nas islama fala takunu awwaluhum irtidada. Masya Allah, Thaqif, kita ni orang terakhir dia masuk Islam, tahun yang ke-9 dah ni. Jangan pula kita jadi orang yang terawal murtad. Masya Allah, tabarakallah. Kita ni orang terakhir masuk Islam, jangan pula kita jadi orang yang terawal murtad. Kita kata wal'iyazubillah. Kita ni sama juga, kadang-kadang kita ni terakhir pergi masjid, kita yang terawal pula keluar. Dah pergi lambat, balik lambat sikit. Kecuali tanda sini, kereta kita sekat kereta orang tengah jalan, itu kena balik awal. Ini jangan pula lebih-lebih. Ada setengah orang ni mari lambat masjid, dia sekat kereta tengah jalan, duduk zikir atas masjid. Orang lain popek tepi pagar nak keluar, tak boleh. Kita kata lah, jangan kita beribadat di atas hisab orang lain. Jangan kita bertabut di atas kesusahan orang lain. Kita kata tidak mungkin. Allahu Akbar. Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu tuwfiya tahun 51 di Basrah fi khilafati Muawiyah wa dufina biha, zaman khilafah Muawiyah, dan dia dikebumikan di Basrah. Baiklah para jemaah, itu dua sahabat dan tabi'in rawi hadis yang dapat kita kenal secara ringkasnya. Insya-Allah satu masa nanti kalau ada masa kita baca kita suwarum min hayatis sahabah. Oh menarik. Kita ni panjang. Kita cubalah insya-Allah untuk melepaskan kerinduan kita tentang kisah-kisah macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam rakaman di bawah tajuk Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah, sangat menarik. Anda dah baca lebih kurang 20 siri kuliah ataupun lebih atau kurang dalam YouTube ada. Cari halaqah Abu Anas Madani Kisah Nabi dengan sahabat. Alhamdulillah sangat menarik tuan-tuan. Kadang-kadang kita sebab bila kita baca bagaimana Nabi dengan sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Isu yang ketiga dalam kisah ini yang kita nak belajar
yatasallatu syaitan ala bani Adam. Syaitan ni banyak masa dia menguasai kita, menguasai anak Adam ni. Dan dia sangat suka mengganggu kita apabila kita nak melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Bila kita nak buat benda yang Allah suka, Allah reda, disitulah tempat syaitan labil mirsad menunggu kita bagaimana nak merusakkan anak Adam ketika itu. Maka itu sudah janji. Kita tak boleh nak marah dengan syaitan sebab dia sudah bersumpah, dia sudah berjanji dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tanda dalam suratul A'raf ayat 16, ketika syaitan minta izin, syaitan minta izin apa? Minta izin nak panjangkan umur dia. Allah kata, qala innaka minal munzarin. Tuhan kata, baik, aku setuju untuk panjangkan hidupmu. Syaitan bersumpah, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Allah. Dia bersumpah, oleh kerana aku dah sesak, aku nak cari geng kau, nak sekat orang lain jangan ikut. Allahu akbar. Dalam suratul Hijr ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Aku nak sesak semua sekali anak Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas betul-betul mantap iman dia, tawakal dia, tauhid dia mantap. Ini aku mengaku kalah. Awal lagi tak mampu nak kontrol mereka. Tapi ingatlah, walaupun tak mengaku, dia masuk celik-celik. Fadhatul Ana selalu sebut pada jemaah sekalian, syaitan ni gaya dakwah dia sangat menarik. Di antaranya tanda sikit, ini dia panggil teknik syaitan yang kita kena belajar. Bukan ikut syaitan, belajar teknik. Yang pertama sekali, bila dia buat kerja, dia buat sungguh-sungguh, betul-betul dia buat. Yang kedua, dia tak putus asa. Setahun dia goda kita tak lepas, dia tunggu sampai 10 tahun. Yang ketiga, dia tak masuk lorong no entry. Ini mai, kita bawa kereta langgar je no entry, kan? PKP kita langgar, syaitan tak langgar. Apa maksud no entry? Kita yang duduk atas masjid, duduk baca Quran, dia tak masuk. Bang, malam ni ada kepok, lompat-lompat, main kita pergi, dia tak masuk. Dia mari bisik Tuan Haji, cuba tengok kiri kanan. Kita pun tengok kiri kanan. Ada orang kiri kanan, ada. Tuan Haji pukul 5 sudah ada di masjid. Mana ada orang lebih warak daripada Tuan Haji, Puan Hajah atas masjid ni. Oh, kita pegang naik. Aku orang paling. Sudah. Syaitan masuk. Macam lah. Banyak macam. Yang penting, syaitan ni dia tak ada cuti. Bila-bila masa dia buat kerja siang dan malam. Baiklah para jemaah sekalian. Yang keempat, syaitan yang mengganggu orang solat, nama dia khinzab. Maknanya syaitan ni setiap kumpulan tu dia ada geng dia, ada kluster dia. Kluster solat nama dia khinzab. Dan yang mengganggu syaitan air nama dia walhan. Cuma khinzab ni kalau mengikut dalam riwayat ni, riwayat Muslim kan, riwayat ini Muslim. Walhan tu riwayat dia dhaif sikit. Nak banding dengan Muslim. Tapi adalah nama dia tu. Nama dia sudah disebut, nama dia walhan. Jangan cuba-cuba nak buh nama anak kita, jangan. Kan? Walhan, waw lam ha alif nun, walhan, khinzab kha nun zai ba. Hak ni pun jangan buh nama anak belakang ni. Lama Muhammad khinzab comel juga, Zak. Izat rupanya syaitan, nama syaitan. Hak ni betul nama syaitan ni. Hak gapo nama ni? Natasha apa nama hak orang main nama-nama syaitan ni? Itu saya tak tahu mari mana tu, tak ada riwayat apa tu. Riwayat bomoh-bomoh tu, kan. Baik. Bukan kerja kita duk cari nama syaitan, tapi kita nak tahu syaitan ni dia ada kluster. Kluster air hak ni duk kacau kita ni. Kadang-kadang ada orang masya-Allah 2 jam dalam tandas Nabi wuduk tak lepas, ada. Ada seorang tu dia was-was pelik. Dia ni junub, dia mandi tak puas. Mandi tak jadi. Akhirnya dia pergi terjun dalam sungai.
Dia pergi tanya Syekh, sah ke tidak mandi dia? Syekh kata apa? Dengar cerita sedap. So saya kata, mu ni bukan sakat sah mandi, solat pun tak payah dah mu ni. Kenapa? Saya tak payah solat. Mu bukan sakat tak cukup air, terjun dalam sungai dah kamu ni, tak usah lagi mandi. Ni orang perangkat hilang taklif dah ni, betul. Maknanya tarah gila dah ni. Siapa kau waswah lagi, siapa begitu sekali? Itu permainan syaitan. Na'udzubillah. Jadi kita bukanlah penting bagi kita nama-nama syaitan. Yang pentingnya kita, kalau kita nak berlindung syaitan, Allah Ta'ala ajar, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bas. Tak payah sebut Allahumma inni a'udzubika min khanzab wa min walhan, la, minasyaitan. Buh nama syaitan senang. Cerita apa main syaitan ni mudah gitu. Kan? Maka kerja syaitan nak mengacau kita dalam solat kita. Pasal itulah ada cerita ni, wallahu a'lam lah. Orang panggil fukahah. Cerita nakal lucu fiqah. Ada seorang tu dia hilang barang, dia pergi mengadu ke Syekh dia. Syekh, saya ni puas cari dah barang. Oh, dia kata gini ya. Nanti malam ni ambil wuduk mu solat sunat. Lepas tu memikir duk mana barang hok kamu hilang tu. Bila dia buat macam tu, teringat tengah solat tu, teringat. Oh, anak kunci aku duduk sini. Rupanya syaitan mari cerita dengan dia, supaya kamu berhenti solat ataupun terganggu solat kamu. Dia kata begitulah syaitan suka nak apa? Nak mengganggu kita dalam solat kita. Maka para jemaah sekalian, kerja syaitan ni mari kucar kita, mari ganggu. Yang penting mana-mana orang pun ada, tapi jangan terganggu. Pernah diriwayatkan daripada Sayyidina Umar kata, wa inni la ujahizu jaishi wa ana fis salah. Aku pernah juga merancang perjalanan tentera aku ni sedang aku dalam solat. Jadi kata di para ulama di sini hanya dia panggil khawatir, dia terlintah gitu je. Bukan maksudnya Sayyidina Umar duduk ngoyat tentang tentera dalam solat dia. Itu puak kita lagi tu, kan? Baik. Mana cerita lagi? Yang kelima, wa iza stakhaka in fil fikri. Bila kita terlalu berfikir dalam solat, khayal tu kuat sangat, sampai tak tahu berapa rakaat dah aku solat, aku ni baca Fatihah ke tidak, penat ni, berzikir ke tidak. Maknanya orang ni sudah keluar daripada haddil khusyuk, keluar daripada sempadan khusyuk. Walaupun kita nampak secara zahirnya nampak okey ya solat dia dah, tapi dalam tu batin dia tu bergelora dalam solat dia tu. Mana siapa mereka tak tahu apa, maka di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita tadi, kalau ada gangguan, apa kita buat? Kita ludah. Ini dalam solat sunat, kita solat, kita ludah. Ludah belah kiri. Sebab dalam solat fardu tak apa, kita ikut imam. Oh, saya ni solat seorang. Siapa suruh solat seorang? Orang suruh solat berjamaah. Jangan cari pasal. Kita ni kalau kita jenis khayal solat, pergi berjamaah, insya-Allah cukup rakaat. Tahu dah mukhayal, solat seorang khayal, kenapa solat seorang? Bila solat seorang, jawab dia tak ada jemaah lah kita. Tak tahu berkaat berapa. Ini masalah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ammar bin Yasir, Nabi kata apa? Innar rajula la yansarifu. Ada orang yang sudah solat, tidak ditulis baginya pahala kecuali 1/10 usyur, 1/10, 1/9 sumun, 1/8 sulus. Ada orang dapat setengah pahala. Sebab apa? Sebab hak dia khayal tadi tu tidak dikira. Dia lepas fardu solat tu tak berdosa. Orang tak panggil dia ni tak solat. Cuma dari sudut darjat solat itu mungkin dapat 1/10, dapat setengah, dapat 5 gitu saja dapat. Sebab apa? Sebab kekurangan kita, sebab tidak khusyuk. Hadzal hadis rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa ghairuhu. Satu lagi hadis daripada Uqbah bin Amir. Dalam kitab ni saya baca detail Uqbah bin Nafi', tapi anda tengok dalam matan hadis dia kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia kata, ma min muslimin yatawadda fayusbighul wudu. Mana-mana orang yang berwudu dengan sempurna, summa yaqumu fi salatihi, kemudian dia menunaikan salat, faya'lam ma yaqul, dan dia tahu apa yang dia baca. Maknanya tak ada khayal, kita tahu apa yang kita baca. Illam fatala
kecuali apabila dia sudah daripada solat, wahwa kayaum waladathu ummuhu, dia bersih daripada dosa-dosa kecil dia seperti hari yang dilahirkan oleh mak. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil kelebihan kita solat, kita tahu apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, dia panggil khusyuk. Hadis ini dikeluar oleh Imam At-Tabarani wal Hakim wa Abdul Razak dalam Sahih At-Targhib, mengatakan sanadnya sahih. Baik, yang keenam, bila Nabi SAW menerima pengaduan daripada para sahabat, maka dia bagilah taujih, bagilah dia punya bimbingan macam nak selesai daripada kaifat takhallus minasyaitan, bagaimana kita nak bebaskan diri kita daripada syaitan dengan cara at-ta'awuz, dengan cara kita auzubillahi minasyaitan. Jangan degahlah kita tengah solat tu, auzubillahi minasyaitanir rajim, sudah. Walakin mujarrad hay'ah, cukuplah, tak payah paling pusing lah mujarrad hay'ah mananya, kita buat. Li'anna al-muhim haqiqatul fi'li, dan yang pentingnya kita buat sungguh ludah tu dan melakukan sunnah, sebab Nabi kita ajar para sahabat di sini. Sama jugalah dengan mana-mana perbuatan lain pun, kalau kita waswas, contohnya kita duduk diam-diam, tiba-tiba kita mari waswas, syaitan mari, mu ni beriman? Ya, beriman. Siapa yang mencipta kamu? Allah. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta ni? Allah. Lah, dia mari, siapa cipta Allah? Kata Nabi SAW, bila sampai di sini, ludah lalu, auzubillahi minasyaitanir rajim, sebab itu dia sudah masuk dalam gangguan syaitan, dalam gangguan hidup kita ni adat-adat kita semua ni, adat-adat lawan syaitan ni kita sudah sebut dalam kitab kita ni, para jemaah sekalian, iaitulah dalam kitab Perisai Muslim ni. Ini sini ada. Cari Perisai Muslim. Alhamdulillah sekarang ni ada Perisai Muslim aplikasi dalam handphone. Siapa yang belum ada boleh hantar ke admin, nanti dia hantar link. Tuan-tuan boleh ambil dan menarik. Oh, cantik. Kita duduk di handphone kita ni, kita nak baca doa apa contohnya kita kata doa zikir yang mana kita nak, semua boleh. Zikir lepas solat, zikir nak lawan syaitan, zikir lepas wuduk, kita tekannya keluar. Menarik ni. Kita kata jazahullahu khairah kepada tim media Ubudiyah yang telah membangunkan program ni. Cantik tuan-tuan. Kalau nak baca yang ni, ada dalam Islam House sudah ada link yang telah kita beri. Kita kata alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat, macam-macam ada, kita baca. Yang ketujuh, at-tafal yakunu fin nafli. Kata ulama hadis, kita boleh ludah ni kalau kita solat sunat, wa fis salatil munfarid, kalau kita solat seorang. Biasanya solat seorang ni yang syaitan mari kacau-kacau kita ni. Tapi kalau kita tengah solat jemaah, kita ikut je imam. Habis kalau kita sendiri tu imam, ludah juga. Itu kita cubalah. Jangan buat ludah-ludah, nanti makmum belakang semua ludah belakang pula. Dia kata ni sunnah mana pula ni? Meludah tengah solat jadi pening kita. Biasanya kalau kita tapi ingatlah, jangan ludah sentiasa. Bila kita terganggu, rasa terganggu dah, sampai peringkat tak tahu rakaat dah, baru kita buat benda tadi. Kalau tak, daripada awal khayal pakai duk meludah tu setiap rakaat duk ludah, ini masalah besar kita ni, yang bukan satu sunnah kita meludah dalam solat kan. Jadi bila kita rasa terganggu, rasa ada benda-benda yang gini, maka kita ludah. Tapi kalau orang solat berjamaah lah, sebab kalau kita lupa, orang sebelah tak lupa, insya-Allah. Tapi zaman kita hari ni, wallahu alam, nak kata lupa ke tak lupa, sangat-sangat berbahaya para jemaah sekalian. Sebab kadang-kadang bila imam tu lupa, makmum penuh masjid, tak ada seorang pun tegur subhanallah, tak ada orang tegur. Kita kata sekali lagi subhanallah di atas khayalnya kita zaman hari ni, tak ada. Dengar ni, seorang ulama salaf, nama dia Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' kata, ma'asa minad dunya illa ala thalathin. Aku tak sedih kalau aku nak berpisah dengan dunia ni, kecuali dengan 3 sebab. Tak ada. Sebab apa? Sahibin iza wa'jt qawam ni. Aku sedih nak berpisah dengan sahabat-sahabat bila aku tersalah, tersasul, terpesong dari jalan yang benar, mereka akan tegur aku. Ini sahabat yang baik. Yang kedua, wasalatin fi jama'atin yuhmalu anni sahuha. Sebab yang kedua, aku sayang nak berpisah dengan solat berjamaah, sebab kalau aku lupa, imam akan tanggung apa yang kesilapan aku. Maka aku dapat kelebihan solat berjamaah.
Yang ketiga, waqutin minad dunya laisa li ahadin fi minnah wala lillahi azza fihi tabi'ah. Maknanya satu lagi aku hidup atas dunia, aku ada makanan yang aku tak payah berminta-minta dengan orang. Cukuplah dengan apa Allah Ta'ala rezeki kepada aku, dan tidak Allah Ta'ala tidak akan ambil tindakan sebab rezeki aku daripada sumber yang halal. Jadi sebab itulah dia kata dia suka lagi hidup atas dunia ni. Kalau tidak, aku nak mati. Sebab ada lagi sahabat-sahabat yang baik, ada solat berjamaah, dan ada makanan yang halal. Kita kata Masya Allah, kata-kata Muhammad bin Wasa ini disebut dalam kitab Sifatus Safwah. Ini kitab ni cari, 3 jilid ada. Sifatus Safwah, sifat orang yang terpuji, orang yang terpilih. Allahu Akbar. Baik, masa kita hampir tamat. Yang ke-8, hendaklah kita sentiasa, dengar ni para jemaah, sentiasa tadribun nafsi, melatih jiwa kita, berlatih diri kita. Bagaimana nak kawal pemikiran kita, bagaimana nak kontrol nafsu kita, bagaimana kita nak jaga supaya solat kita tu sempurna, tidak khayal, tidak hanyut, dan tidak tenggelam dalam lain-lain. Sekali lagi kita sebut seorang ulama salaf, Sabit Al-Bunani rahimahullah, dia kata apa? Kabattu salata 20 sanah wa tan'amtu biha 20 sanah. Kabattu, aku menghadapi lawan nafsu aku untuk solat khusyuk ni 20 tahun. Bukan 2 hari. Saya barulah khatam dengan Abu Anas kitab Murniyatul Musalli, tak khusyuk juga. Kita kata baru khatam. Abu Sabit kata 20 tahun aku lawan nafsu aku. Wa tan'amtu biha 20 sanah. Lepas pada itu barulah aku dapat nikmat khusyuk dalam solat, memahami solat, menghayati solat 20 tahun. Setelah aku berjuang 20 tahun bermujahadah, kita kata Masya Allah, Allahu Akbar. Dan lain, kata-kata ini juga diambil daripada Utbah Al-Ghulam dan lain-lain ulama. Yang pentingnya ulama salah itulah kata-kata mereka. Allahu Akbar. Ramai lagi lah kisah-kisah daripada ulama salafus saleh yang menunjukkan mereka itu khusyuk dalam solat. Kalau tuan-tuan nak dengar, tengok dalam kuliah kita, contohnya dalam syarah kita kepada kitab Murniyatul Musalli tentang bab khusyuk dalam solat dan lain-lain, insya-Allah terdapat di sana. Kata di Yahya bin Wathab, Abdullah ibn Zubair, seorang ulama yang dijadikan ikon ataupun contoh dalam bab khusyuk dalam solat. Ibn Zubair kana yasjud, bila dia sujud, hatta tanzilal asafir ala zahri, burung mari duduk ingat atas belakang dia, ingat ke batang kayu, Masya Allah, ingat ke dinding, selama dia sujud. Kita ni tak ada ingat apa lagi ni. Nah, lalat lalu pun kita tahu dah, lalat kat telinga bunyi, nyamuk mari. Macam mana nak mujahadah ni? Allahu Akbar. Kita minta dengan Allah Ta'ala lah bantu kita, insya-Allah. Banyaklah cerita. Yang ke-9, kata di para ulama kesimpulan, wa amma man dha'afa an zalika. Siapa dia lemah nak menghadapi nafsu, godaan syaitan dalam solat kita ni, jangan tinggal solat. Wa kullun yu'jaru ala jihadihi, setiap orang diberi pahala mengikut setakat mana kita mujahadatun nafsi. Kita dah cuba, kita dah buat, kita dah belajar, tapi khusyuk, orang panggil kita ni berkelip macam lampu JKR tepi jalan, lampu jalan rusak tu, roadcare yang jalan maknanya itu pun alhamdulillah. Mana sekali kita khusyuk, sekali kita khayal, solat jangan berhenti. Kalau kita berhenti, khanzak, angkat tangan dua belah, sekali dengan kaki dia melompat, aku dah menang, kan? Dia cuma nak kacau kita. Ni kita terus berhenti. Ni mazhab mana pula ni, kan? Khanzak pun terkejut, dia kata, macam mana kamu ni? Lebih daripada aku nak, orang panggil lebih bajet. Yang ke-9, tanda ni para belajar, wa mimma yusta'anu bi ala adami sarhil fik. Di antara tip yang kita nak cari jalan macam mana untuk kita boleh khusyuk dalam solat kita, insya-Allah, yang sangat dibenci oleh syaitan ini, iaitu kita cuba ubah-ubah bacaan kita.
Contohnya kita kata doa iftitah, kita baca wajah tu ilazi. Hari-hari baca hak tu. Kita tukar pula. Allahu Akbar kabira. Jadi kita cuba cari dalam kitab perisai ni. Dalam kitab perisai ni sudah ada riwayat-riwayat. Sebab bila kita baca yang baru, kita akan mikir. Kalau baca hak tu dah, lidah kita lancar, gitu je bunyi. Tak tahu makna apa dah. Laju. Dia kata di antaranya. Ini di antara cadangan syekh kita ni. Demikian juga surah yang kita baca pun tukar-tukar. Hari ni kita baca Alhaakumut Takasur, kita ingat godaan dunia kuat, kan? Hatta zurtumul maqabir. Nanti sekarang pula kita baca wailul lil wailul mutaffifin, celaka bagi orang yang menipu dalam jual beli. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka pengopak dan pengeji. Maknanya setiap solat kita tu kita tukar-tukar tadabbur kita. Yang ni bab mati, yang ni bab perhubungannya dengan manusia, yang ni bab jangan hina anak yatim, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Maknanya kita cuba. Itu dia panggil di antara tip yang boleh menghilangkan doa-doa lain pun. Dalam sujud kita, dalam rokok kita, dalam tahiyat kita sudah ada doa-doa yang diajar. Sebab itulah anda tengok di antara rahsia kenapa doa itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai riwayat, untuk kita pelbagaikan supaya kita mikir. Dia kata nak pelbagai macam mana ustaz? Hak kita ingat hak tu. Subhana rabbiyal azim tak habis-habis. Wa subhana Allah, nasib baik mujur ingat. Kita cubalah, belajarlah kalau kita nak dapat tip ini. Dan yang isu yang ke-10 di antara tip untuk menghilangkan was-was, gangguan-gangguan dalam solat kita ini, iaitu para ulama mengatakan elok kalau kita solat itu di tempat yang jangan ada perhiasan-perhiasan, jangan ada. Pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatin. Khamisatun laha a'lam. Mana baju dia ni, kain dia ni jalur-jalur. Sudah solat, dia kata syaghalatni a'lam hazi. Jalur baju kain ni mengganggu aku solat. Izhabu biha ila Abi Jaham wa'tuni bi ambijaniyatin. Gitu kain ni, pergi ambil kain lah yang ambijaniyah ni, kisa'un ghaliz. Kain hok keras, hok kosong, tak ada warna apa tu. Aku nak hak tu. Hak ni ganggu kita ni. Itu satu contohnya. Abu Talha Al-Ansari pernah dia duduk dalam kebun dia, tiba-tiba mari burung dubsi. Burung dubsi macam burung ciok, comel lah, kan? Cecek duduk main, dia duduk solat. Dia kata aku tengok burung ni comel duduk atas pokok. Solat sunat dia lah tu. Sehingga terganggu dia solat. Dia balik jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasaddaqa bihadzal bustan. Dia sedekah, ambillah kebun ni. Kacau ni kebun. Kita ni kalau main sedekah lagu ni, pas rumah kita habis sedekah ni. Nah, kita tahu sedekah hak kita tak ada lah. Dia mungkin Abu Talha ni orang kaya, banyak lagi. Abdullah bin Umar la yada' fi mawdi'i salat mushafan wala saifan illa naza'u wala kitabatan. Ibnu Umar kalau tempat dia solat, dia tengok kalau ada tulisan-tulisan dia buang. Kalau ada Quran depan tu pun dia akak tak tepi. Kalau ada pedang tak tepi. Maka itu salafus salih bagi kita hari ni untuk muhasabah. Kita semualah AJK Masjid ni, sejadah-sejadah ni jangan buat yang berwarna-warni, kala-kala tak. Kita duduk tengok rokok, kita duduk mikir comel gambar ni. Tengok gambar Kaabah sini, lama dah tak pergi Mekah ni. Ataupun depan kita tu ada langsir yang berwarna-warni. Ni setengah masjid dia tulis ayat-ayat Quran di mihrab, di mimbar. Kono-kononnya inilah sumbangan saya nak buat masjid yang terbaik, sebab di mihrab kita ada macam-macam tulisan. Kita kata sebenarnya itu gangguan, bukan tulisan. Kata Abu Anas, tulis sikit. Kata Abu Anas afallahu anhu wa an walidai, nasihat saya kepada AJK Masjid, unit media, unit IT masjid, apabila solat didirikan, off, tutup switch TV masjid. Ni dak ni kita duk solat Allahu Akbar, TV duk lak. Malam Sabtu ustaz ni, malam dua ustazah pula jangan kalah, jadi pakat lenggok duk tengok kau ustazah tahu rakaat berapa. Ini semua gangguan TV ni ialah kita kata alat. Tak ada masalah, kita terimalah alat tu. Tapi waktu solat bukan waktu beralat-alat, tak payah.
Tak payah tulis apa-apa, kosongkan, off dia, biar hitam gelap tak apa. Ni tidak ni duk la orang duk solat. Dia kata biasanya waktu solat 15 minit kita berhenti, tapi malam ni ustaz ceramah panjang. Jadi waktu hak berhenti tu sudah tamat, jadi dia bergerak. Bukan salah ustaz, salah awak tidak off TV masjid. Tutup TV masjid. Jangan ganggu orang solat. Dan ramai juga orang yang hantar WhatsApp kepada saya, dia kata ustaz tolong tegur lah, dia sebut masjid sekian-sekian. Saya kata saya boleh bagi tahu je, AJK masjid yang bertanggungjawab mengganggu orang solat. Kan Nabi kita larang orang duk solat kita baca Quran dekat sebelah dia, tak boleh ganggu. Sama juga orang solat kita duk tayang skrin, kita duk lap duk tukar-tukar. Semua ni gangguan-gangguan yang mengganggu, mutashwish alal musalli, itu semua gangguan. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada kerja-kerja yang dibuat oleh khanzab ataupun khinzab. Kita pula ambil kerja duk tayang benda-benda, jadi jangan kita jadi pengganti khinzab dalam mengganggu kekhusyukan solat muslimin dan muslimat di tempat masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan hikayatun fiqhiyah dalam kisah yang lain pula dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.